bila ianya yakin baru kita sampaikan. Kalau nak sampaikan apa yang dikaji, kita sampaikan kadar yang kita tahu. Kemudian serahkan ilmunya kepada yang mengetahui. Sebagaimana sebahagian pada ahli riwayah, mereka meriwayatkan hadis-hadis dengan sanadnya dan mereka tidak menghukumkan hadis tersebut. Kerana bab menghukumkan hadis tidak semua orang tahu, atau tidak semua zaman perlu pada menghukumkan hadis. Pada zaman awal, ulama-ulama itu terkenal, nama-nama perawi terkenal. Bagi ulama Quran awal, mereka tak perlu hukumkan hadis, cukup sebutkan nama. Macam kita kata, telah berkata Ustaz Abdullah Yasin sekian, kita tahu telah berkata Ustaz sekian dan sekian, sekian. Jadi kerana rantaian tu tak panjang. Dan negeri-negeri Islam itu terhad pada beberapa buah negeri. Walaupun ramai jumlahnya, tapi pada zaman tersebut dengan kadar jumlah yang ada dan kesungguhan ulama zaman tersebut dalam memahami agama Allah dan mentahqiqkan masalahnya, maka urusan mengenali perawi pada peringkat awalnya adalah mudah. Sebab itulah perawi-perawi ulama jarah wa ta'dil, mereka jarak mereka dengan Rasulullah tak jauh, berapa generasi. Jadi apabila mereka menukilkan ilmu jarah wa ta'dil pada zaman tersebut, kalam mereka itu dirujuk sebagai kalam yang utama yang mengenali perawi. Kerana zaman mereka tidak jauh. Dan mereka kebanyakan perawi mereka temukan sendiri. Kita tak ada masalah pada peringkat sahabat. Kita juga tak banyak masalah pada peringkat tabi'in. Banyak masalahnya pada peringkat yang bawah. Zaman tu pula zaman ulama jarah wa ta'dil. Jadi urusan mengenali hadis itu tidaklah susah bagi ahlinya. Jadi cuma sebahagian daripada perawi hadis mereka tidak meriwayatkan dan hukumkan hadis. Mereka meriwayatkan dengan pelbagai tujuan. Jadi apa hukum kita menukilkan satu perkara yang kita tak tahu sahih tak sahih? Kita boleh nukilkan dengan kadar yang kita tahu. Hendaklah kita beritahu dari mana kita dapat maklumat sebagainya. Stop. Disyaratkan berita-berita dan juga apa yang disampaikan itu tidaklah perkara yang menimbulkan fitnah dan sebagainya. Okey. Kata Syekh, qala al-Imam Ibn Abi Izz rahimahullah, kata Imam Ibn Abi Izz rahimahullah fi syarhihi li aqidah at-Tahawiyah, ketika beliau mensyarahkan aqidah at-Tahawiyah pada matan ini, beliau kata taqaddama fi kalami Syekh rahimahullah ta'ala annahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa radda ilma mashtabaha alaihi ila alimihi. Perenggan ini telah pun disyarahkan oleh Syekh rahimahullah ketika beliau menyatakan matannya tidak selamat agama seseorang kecuali apabila dia menyerahkan urusannya kepada Allah dan Rasul. Kenapa? Sebab agama ini urusan Allah dan Rasul, iaitu mesti ada dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tidak selamat urusan seseorang itu kecuali dia menyerahkan urusan agama ini kepada Allah dan Rasul. Waradda ilma mashtabaha alaihi ila alimihi, dan dia mengembalikan perkara yang tidak jelas itu kepada orang yang mengetahuinya. Kerana kita dah sebutkan pada pertemuan yang lalu, ilmu tentang agama Islam ini tidak ada yang samar. Samar itu pada pengetahuan kita tak tahu lagi. Sebab tu banyak urusan kita rasa macam pening sangat, tapi bila dengar penjelasan senang, ya rupanya aku yang tak faham. Jadi serahkan suatu kesamaran itu kepada ahli yang mengenali dengan jelas. Mereka yang akan memperjelaskan. Jadi ketika sama-sama, jangan buat keterangan, jangan buat penerangan dan sebagainya, dikhawatiri
penerangan yang kita berikan itu salah. Dia khawatiri apa yang kita sampaikan itu salah. Akhir sekali kita menjadi penyebab kesalahfahaman yang berlaku dalam masyarakat Islam. Jadi cukuplah kita menyerahkan kepada orang yang mengetahuinya. Di tiap-tiap ilmu ada ahlinya. Tiap-tiap ilmu ada dalilnya. Kalau cerita berkaitan dengan urusan ghaib, contoh, kita serahkan pada siapa? Cerita tentang syurga, neraka, alam kubur, serahkan pada siapa? Serahkan pada Allah dan Rasul. Serahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain daripada maklumat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga daripada Al-Quranul Karim, juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada siapa pun yang tahu khabar secara pasti daripada maklumat ghaib. Kalau ada orang mimpi bukan dalil. Segala mimpi itu tidak menyanggahi apa yang dibawa oleh Rasul, dia menjadi istishhad. Diceritakan dalam kitab-kitab tapi bukan suatu pegangan. Assalamualaikum barakallahu fiik. Bukan suatu pegangan dan i'timad ataupun asas, tapi sebagai istishhad. Sebagai istishhad. Istishhad ni dibenarkan. Dalam bab mimpi boleh tak kita bawa suatu istishhad? Istishhad boleh. Bukan kita berpegang teguh padanya. Contohnya tentang kelebihan memaafkan orang lain, contoh. Kita tahu dah ada dalam agama, ada dalam syarak, ayat Quran banyak, hadis banyak, kalam salafus salih banyak. Jadi tiba-tiba kita mimpi kawan kita, mukanya berseri-seri datang dalam mimpi. Tengok terkejarnya dia tapi dah meninggal, nampak muka berseri-seri pula. Kan? Lepas tu dia kata, aku tak ada amalan apa aku bawa kecuali aku ni suka maafkan orang, aku tak kisah orang buat apa kat aku. Contoh. Saya pun tak nak bagi kisah secara pasti, sebab kisah mimpi ni kena cek orangnya ni betul. Jadi saya tak nak bagi contoh secara pasti, saya bagi contoh. Jadi kalau orang cakap begitu, dan orang yang bercakap itu kita percaya dengan agama dia dan sebagainya, boleh tak kita jadi istishhad? Istishhad bukan jadi dalil, itu nama istishhad. Begitulah. Istishhad juga digunakan pakai oleh ulama, bukan setakat mimpi. Hadis dhaif juga sebagai istishhad. Sebab tu dalam sebahagian daripada kitab-kitab akidah, setelah mereka sebutkan Al-Quran, sebut pada sunnah, hadis yang sahih, kalam sahabat sekali, kat hujung ada hadis-hadis yang dhaif sebagai istishhad. Biasanya golongan ahli bid'ah mereka nak kelirukan orang dia dengan pergi cari kat belakang tu istishhad tu. Dia kata tengok tu Imam Ahmad berkata begini, tengok tu ulama sekian guna hadis dhaif. Sebenarnya hadis yang dibawa hadis yang tidak sahih atau kurang sahih, atau hatta asar daripada tabi'in sebagainya, secara dari bab agama bukan dalil, istishhad. Kenapa kita berpegang teguh kepada kalam salafus salih? Bukan kerana kalam mereka itu dalil, tidak, tapi kefahaman mereka terhadap dalil, yang mana dalil zahirnya begitu, kemudian sahabat ijma' begitu, tabi'in ijma' begitu, dan zaman mereka dijamin sebagai zaman yang sempurna. Kemudian agama tak akan diambil kecuali daripada mereka. Banyak sebab yang menyebabkan kita kata bahawa pandangan mereka atau apa yang mereka ijma'kan itu merupakan hujjah dan maksum, dan itu disepakati oleh seluruh ahli sunnah wal jamaah. Orang cerita tentang 72 golongan, 73 golongan berpecah, 72 masuk ke neraka dahulu, yang satu masuk ke syurga. Orang cari siapa yang satu tu, tak payah susah-susah, kita dah tahu dah. Generasi yang dijamin masuk syurga siapa? Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzi was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannat. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan. Jadi kita nak jadi sahabat tak boleh dah.
Kita hanya boleh terima sifat wallazina tabauhum bi ihsan. Wallazina tabauhum bi ihsan adalah sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam selepas pembukaan kota Makkah. Mereka ni radhiyallahu anhum wa radu'an. Lafaz itu juga merangkumi orang-orang yang mengikuti mereka selepas itu sampai ke zaman kita. Walladzina tabauhum bi ihsan. Jadi sahabat ni ada levelnya, muhajirin, ansar, walladzina tabauhum bi ihsan. As-sabiqun al-awwalun, yang awal muhajirin dan ansar. Kemudian sahabat yang masuk Islam kemudian walladzina tabauhum bi ihsan. Betul, seterusnya siapa? Walladzina tabauhum bi ihsan, lafaznya merangkumi semua orang ikut sahabat. Takkan sahabat ikut sahabat yang selamat. Siapa yang ikut sahabat pun selamat. Jadi datanglah golongan tabi'in, kerana mereka ikut sahabat. Bukan zaman sahaja. Bukan zaman sahaja. Ada orang dia ambil kaul datang Abdullah bin Sabah lah, datang kaul tak ada Abdullah bin Sabah. Datang nama-nama mana dia bawa datang, dia tengok tarikh lahir. Memanglah kita tahu Khawarij yang bunuh Sayyidina Uthman pun hidup pada zaman tu. Hidup pada zaman awal. Betullah dikatakan sebagai generasi terbaik pada sifat mereka mengikuti sahabat. Sebab tu kalam salaf ni kita perlu faham betul-betul as-salafus salih, salaf yang salih yang mengikuti jejak sahabat. Di at-tabi'un, kemudian yang ikut lagi tabi'ut tabi'in, kemudian tabi'ul atba', inilah dia generasi yang selamat. Apabila suatu urusan tu ada kat dalil Quran, dalil hadis, ada dalil dalam kalam tabi'in, tabi'in mereka ijma' mereka itulah yang jadi hujjah dan jadi manhaj ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita kenal dengan jelas. Kalau ada orang datang cuba bawa qaul dari mana-mana orang, lepas tu kita tak kenal lelaki yang majhul, kemudian dakwah hidup zaman salafus salih, kita kata kalau dia betul orang yang dikenali sekalipun, tetapi kalau dia tersalah, kita katakan salah kerana kalam mereka yang satu kalam tidak hujah. Kalam ijma' mereka yang menjadi hujah. Kalam mereka kalau ianya bertepatan dengan sunnah, kita beristishhad dengannya. Kalau kalau sahih, istishhadnya kuat. Kalau dikatakan ada kalam yang maksudnya betul, sesuai dengan semua, tetapi sanad tidak sahih, kita guna tak sebagai hujah? Tak. Kita tak guna sebagai hujah. Kita hanya beristishhad dengannya. Ketika diriwayatkan juga sebenarnya itu biasanya kat belakang-belakang. Di belakang-belakang. Jadi kalau nak nukilkan satu kalam selain daripada yang berbentuk dalil dan hujah, kita nukilkan dalam bentuk istishhad. Istishhad. Okey. Jadi tiap-tiap ilmu itu ada dalilnya. Tiap ilmu ada dalil. Bab berkaitan dengan alam ghaib tak ada lain kecuali kita kena ikut siapa yang tahu perkara ghaib. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah wahyukan hanya kepada Rasulullah. Perbezaan kita dengan golongan Ahli Bid'ah Sufiyah sebenarnya sejak pada awal lagi, ada golongan Syiah sebagainya. Kita katakan hanya Rasulullah yang mampu beritahu kita tentang perkara ghaib. Syiah dia kata tak, ada 12 imam yang lain yang tahu selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kat sini punca utama yang menyebabkan ada macam-macam isu, maklumat-maklumat berkaitan perkara ghaib selain pada hadis. Bila adanya manhaj, ada orang kata selain pada Nabi tahu. Syiah jadikan pengetahuan itu terhad kepada 12 orang imam mereka. Kemudian datang golongan Sufiyah menjadikan pengetahuan itu kepada seluruh manusia kalau dia mencapai level wali. Bila dia wali, dia dapat ilmu laduni. Ilmu dia ni mengetahui perkara ghaib dan dengan cara yang lebih hebat daripada Rasul lagi. Direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa melalui Jibril. Ada yang dakwa Jibril datang, ada yang kata jumpa Nabi langsung, macam-macam peringkat. Tapi ada sampai pada tahap dia berdialog langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Manhaj itu yang membezakan kita dengan mereka.
Sebab tu sebelum kita bincang bila mereka datang sama ada golongan sufi, ahli kalam, kita kena tentukan dulu manhaj mereka. Tanya betul-betul. Kalau dia bawa hadis, kita tanya betul-betul. Tuan, adakah tuan berpegang dengan hadis ini? Adakah syarat menjadi syarat pada tuan satu amal itu perlu pada hadis? Kalau kata tak perlu, tak payah bincang hadis. Tuan kategori buat apa saja. Nak cerita, kita akan cerita nanti manhaj tuan apa sahaja yang rasa baik boleh buat, bincang kat situ. Kalau kata syaratkan hadis, kita kata hadis, semua hadis yang sahih atau tidak, dia tu tak kira asalkan ada hadis sahih atau dhaif. Okey, itu manhaj tuan. Palsu tak palsu, jaranglah yang mengaku macam tu. Tak ada siapa terima hadis palsu dengan dakwaan. Secara dakwaan tidak, tapi secara praktikalnya betul lah. Anak tadi ramai mesej, tapi anak tinggal yang handset satu lagi yang ada WhatsApp. Anak tak ingat siapa yang mesej. Kata, Ustaz, ulas pasal apa saya buat status. Anak buat status betul dengan keadaan mengantuk, dengan macam-macam. Betul buka pada buku, anak dapatlah buku ni. Buku anak beli dengan Aiman Banal tu. Dari Aiman masa kat buku masa apa nama pameran buku? Pesta buku. Pesta buku antarabangsa tu. Apa nama? Pesta buku antarabangsa. PBAKL ke apa? PBKL macam itulah. PBAKL. Okey, PBAKL. Bukan tahun ni, bukan yang baru ni, yang lepas tu. Yang lepas. Dia beli buku ni. Dia beli buku, mana buat saya tak check pun. Bila nak keluar tadi nak rasa macam ada kat dalam rak tu. Boleh check. Okay. Rupanya apa yang nak komen-komen tu ada kat sini. Betul-betul dalam buku ni. Baru baca sekarang. Baru baca nanti. Rupanya apa disebutkan memang betul-betul dalam buku ni ada. Kebetulan pula apa yang nak jawab tu anak cerita lah. Anak sebenarnya dengar ceramah ustaz tu, seorang ustaz ni semalam. Dia ceramah-ceramah pasal tu, jadi anak dengar-dengar komen. Bukan sebab buku ni lah, tapi bila cek balik ada kat buku ni. Buku ni apa? Aswajak ARG punya buku. Jawapan balas terhadap membungkam pemuja kubur, yang ditulis oleh Nur Hidayat Ahmad. Dia nak jawab balik buku yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Perlis. Jabatan Agama Perlis tu buku yang membungkam pemuja kubur, bukan buku tulisan ahli Jabatan Kuasa Perlis, tapi itu buku Al-Imam As-San'ani rahimahullah. Dia terjemahan je tu. Jadi dia sekarang ni dia nak rad kepada apa? Hidayat ni, Hidayat nak rad kepada San'ani. Bila nak baca tadi kelakar banyak lah. Banyak kelakar, dia tak faham. Kesian pun ada, marah pun ada. Kadang-kadang bila ayat dia kasar, kita marah. Tapi dia baca balik, dia faham salah, kita kesian. Jadi nak marah ke kesian? Anak tak tahu nak marah ke kesian. Tapi ala kulli hal ada orang salah faham banyaklah bab ni. Banyak orang salah faham. Dan syubhah ni syubhah yang berat kalau kita tak betul-betul tengok. Syubhahnya memang boleh sangkut lah, boleh sangkut berkaitan dengan istighatsah dengan Nabi, tawassul dengan Nabi. Sebab tu perlu diperjelaskan juga tentang kesilapan, kesalahpahaman tersebut. Jadi dalam bab-bab macam ni, bab-bab berkaitan dengan alam kubur, berkaitan dengan amalan ibadah, amal ibadah, berkaitan dengan ahli kubur dengar tak dengar dan sebagainya, ataupun mereka ni macam mana kehidupan mereka, kita tak boleh bercakap kecuali merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Jadi kalau rujuk pada Quran, pastikan rujukan yang pahaman yang betul. Caranya apa? Dengan faham dengan hadis Nabi SAW. Dan kalau ada hadis yang berbeza-beza, perlu digabungkan. Dah jelas baru cakap. Jadi masalah kepada banyak kumpulan ni, mereka dah pegang dah dengan satu kaul. Kemudian mereka rujuk pada Quran untuk istidlal, untuk cari dalil setelah mereka tetapkan qaul. Dan itu berlaku pada ahli kalam, berlaku kepada semua ahli bid'ah. Lepas mereka dah
Mereka dalam mengisbatkan satu amalan tidak rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak menjadikan ittiba' itu sebagai asas dalam ibadah. Kita sebelum buat satu amalan, sebelum cerita amalan tu, kita jadi asasnya apa? Ittiba', ikhlas dan ittiba'. Selagi amalan tu tak sabit, kita tak akan sabitkan. Kita takkan carikan dalil istidlal dengan apa-apa kecuali amalan itu telah sabit, baru kita carikan sabit dengan dalil, kita terima, kalau amalkan, barulah kita istidlal untuknya. Istidlal dengan menambahkan, menguatkan lagi hujah tersebut dengan dalil akal, dengan qiyas. Kita gunakan dalil-dalil yang ada, atau malah kita istishhad dengan sebahagian ilmu keduniaan. Berbeza daripada ahli kalam, mereka memang menjadikan akal itu asas kepada istinbat maklumat berkaitan perkara ghaib. Sebab tu sifat wajib sisi akal, wajib bagi Allah sisi akal, mustahil bagi Allah sisi akal, harus sisi akal, dah sabit, dan susunannya pun ikut kaedah akal, pembahagiannya taksim ikut akal, kemudian baru di matchkan dengan sunnah. Dimatchkan dengan sunnah, timbullah sifat yang diterima, ada sifat yang tak boleh diterima oleh ilmu tersebut. Maka wujudlah sifat aqliyah dan sifat aqliyah dan juga sifat khabariyah. Sifat khabariyah tu itulah sifat-sifat Allah berkaitan dengan Allah istiwa atas arash, sifat yad dan sebagainya yang pernah dibuat perdebatan dan sebagainya. Ini sifat yang tak masuk akal bagi mereka. Jadi mereka tak masuk akal macam mana? Sifat ni yang mereka khilaf ni. Yang mereka khilaf, ada yang bekukan makna, ada yang takwilkan, ada yang tolak sifat dan sebagainya. Yang aqliyah, mereka terima Allah tu mendengar, melihat, Allah berkuasa. Kenapa? Sebab masuk akal. Sebab sesuai dengan kaedah akal. Jadi akal itu adalah asas. Akal itu pula bukan akal yang ada pada akal umat Islam yang asas atau akal manusia secara asas. Akal tu, maksud akal adalah teori falsafah Yunan atau teori falsafah Aristotle. Kita fahamkan akal tu bukan logik yang asal. Jadi tu beza kita. Kita bila nak bercakap tentang akidah, apa yang kita cakap tu asasnya apa? Al-Quran sebut, Nabi sebut. Hang kata nak masuk akal, tak masuk akal, tak kisahlah. Kita benda nombor dua. Perbezaan nombor dua, kita akan cuba mengiyakan. Kalau kita sedaya upaya carikan dalil, gunakan qiyas untuk mengiyakan dalam kaedah, dalam usaha untuk memahamkan orang. Kadang-kadang wujud di kalangan ulama sunnah yang tersalah istilah, tersalah bagi contoh, atau contohnya betul sesuai dengan keadaannya sebagainya. Yang sikit-sikit inilah yang dijadikan alasan untuk golongan tertentu, kononnya inilah asas salafus salih. Tidak. Dalam akidah kita berasaskan Al-Quran, Sunnah, Ijma', salafus salih dan sebagainya. Dalam penghujahan, dalam penggunaan istilah-istilah kalam sebagainya, mereka hanya beristishhad dengannya. Istishhad pun untuk mengilzamkan, bukan untuk mengisbatkan, mengiyakan. Maksudnya kalau kita cakap betul, ilmu kamu pun sepatutnya kalau kamu faham berkaitan dengan Allah tu wujud, dan Allah tu mendengar dan melihat, wujud, dengar dan lihat juga sifat makhluk, sepatutnya kamu menafikan. Kenapa kamu mengiyakan kat sana, tapi dalam bab sifat yang lain kamu tolak pula? Untuk mengilzamkan, bukan untuk mengisbatkan kaedah tersebut. Okey. Jadi tiap-tiap ilmu ada dalilnya. Tiap-tiap ilmu ada dalilnya. Ilmu kedoktoran ada dalilnya. Tak boleh pakai bawa bomoh datang, bawa dalil dia. Kalau bomoh dia dengan ilmu dia, kita tolak habis. Bomoh ini yang bukan ilmu, jahil, yang tu yang ilmu berusaha mencari satu perkara yang tidak ada asbabnya. Itu yang nak syarah kat status baru ni. Kalau ilmu tu sabit, sama ada ilmu agama atau ilmu dunia, tiap-tiap ilmu ada dalilnya. Ilmu agama dalam akidah ada sumbernya. Dalam fiqh ada sumbernya. Dalam fiqh lain. Dalil fiqh ada tambahan. Dia tak sekadar Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Tidak sekadar itu. Akidah, Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Stop. Fahaman salafus salih?
Itulah ijma'. Apa yang mereka ijma'kan daripada kalam salafus salih. Fahaman mereka seterusnya dirujuk. Kalau tak bab tu ada imam-imam salaf sebut fulan dan fulan, imam fulan dan fulan, kemudian bertentangan dengan golongan ahli falsafah, golongan Mu'tazilah, kita pegang pada kaul imam tadi. Sebab tu kita katakan ini, sebab tu kita tidak mengkafirkan yang sebaliknya selagi dia tidak lawan dalil Quran dan sunnah yang sarih. Bukan dia melawan kalam imam tu, tapi dia lawan Al-Quran sunnah yang sarih. Manakala bab-bab yang tak dibincangkan pada peringkat awal, kita bincangkan secara ilmiah di peringkat bawah yang tidak ada dalil yang tidak ada ijma' padanya. Berbeza dengan masalah fiqh. Masalah fiqh, Quran, sunnah, ijma' tambah apa? Qiyas. Qiyasnya apa? Untuk merujuk kepada peristiwa kes-kes yang tak wujud pada zaman Nabi SAW. Kerana dalam praktikal hukum, hakam, pengamalannya berubah ikut masa dan tempat. Hukum berubah tidak? Hukum tak berubah. Hukum sama. Orang kata habis hukum berubah, masa kita senang susah, tak berubah. Memang Islam dah letakkan macam tu dah. Masa musafir dua rakaat, kasarkan. Masa duduk kat hadar, kita salat empat rakaat. Masa pakai khuf, boleh sapu khuf, tak pakai khuf tak boleh. Memang hukum tu ada sejak pada awal. Kita tinggal kiaskan. Praktikal itu yang berbeza, hukum tidak berubah. Tapi istilah kata hukum berbeza mengikut keadaan, betul lah. Dengan maksud tadi, bukan maksud hukum boleh diubah, tidak. Hukumnya asal, tapi praktikalnya berubah. Hukum jihad berubah tak berubah? Jihad tak wajib, tapi bila disyariatkan atau tidak, itu adalah berubah ikut keadaan. Ada waktu boleh jihad atau tidak. Hukum, sebab tu kita kena faham, bab ini bab yang boleh berubah. Boleh berubah dengan maksud, praktikalnya boleh berubah. Bab akidah tidak boleh berubah. Akidah ni berkaitan maklumat terhadap perkara ghaib. Dia tak boleh dulu dengan sekarang berbeza. Tak boleh. Dan tak boleh berkurang. Tak boleh. Zaman sekarang tahu. Sebab kita kata sumber ilmunya hanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin orang kemudian tahu sesuatu lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tahu, tok guru saya mimpi ataupun syekh mimpi, itu istishhad, perlu rujuk kepada tengok dulu yang mimpi itu betul tak ikut pada apa yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manhaj ini yang membezakan. Bagi golongan Sufiyah, mereka ketika mengamalkan amalan-amalan mereka tak rujuk pun kepada, tidak mensyaratkan pun kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi ini jadi istishhad bagi mereka. Istishhad. Amalan itu sabit, sabit dengan mimpi lah, sabit dengan qiyas, sabit dengan macam-macam. Kemudian mereka akan beristishhad dengan apa ada kat Quran dan As-Sunnah. Jadi ada istishhad secara umum, kadang-kadang benda yang umum, kemudian mereka buat benda khusus, cari dalil yang umum. Kita bantah zikir dia yang tak diajarkan dalam sunnah. Dia bawa dalil umum, galakkan untuk berzikir. Padahal kita bantah bukan bantah zikrullah. Yang kita bantah adalah mereka-reka zikir. Kita cerita tentang selawat yang memuja Rasulullah di luar daripada apa yang diajarkan, dengan sifat-sifat yang tak wujud dalam syarak. Dia pergi bawa selawat. Kita bantah. Contohnya lagu-lagu yang dikatakan sebagai zikrullah, sebagai malam cinta Rasul, yang dijadikan sebagai agama. Mereka pula bawakan dalil yang sebaliknya. Ada yang bila masa nak debat, dia akan kata, lagu salah ke lagu? Dia pergi keluarkan seolah-olah apa yang dia buat tak ada kaitan dengan agama. Maulid Rasul salah ke? Ketika nak berhujah, ketika beramal, hakikatnya amalan ketika beramal dianggap itu sebagai agama. Ketika beramalan sampai di situlah majlis yang paling mulia, di situlah Nabi hadir, macam-macam urusan akidah dan ibadah diletak kat situ. Bila kita bantah,
untuk berhujah, ini adat. Ini tak ada kaitan agama. Sama juga buat istighatsah. Masa beramal, minta betul-betul, mengharap, menangis, minta depan kubur. Bila kita bantah, minta tolong lain, doa lain, ibadah lain. Mula dia cari makna doa dari segi bahasa. Doa lain, maknanya tidak lain, panggil lain, minta lain. Mula cuba membeza-bezakan antara perkara yang sama. Caranya macam mana? Mereka gagal faham perbezaan antara doa dan soal. Ad-doa lughatan as-su'al. Nak lagi segi bahasa, ad-doa tu as-su'al lah. Doa itu artinya meminta. Doa juga berarti memanggil. Tetapi yang Islam haramkan secara jelas, mana berdoa kepada selain Allah secara hakikat. Bukan sekadar nida. Nida ni maksudnya panggil. Panggil ya Rasulullah. Kenapa ulama haramkan nida, menyeru dan manggil Allah, Rasulullah SAW? Kerana kita tahu yang buat tu golongan yang seru dan istighatsah dengan Rasul. Sebab tu dilarang. Istighatsah haram dengan nas. Doa haram dengan nas. Haram dengan nas. Doa istighatsah semua sekali lah. Mana apa yang pecahan daripada doa, istighatsah ke, isti'anah ke, apa saja termasuk dalam bab doa. Nas lah tu bab doa. Nida, memanggil Nabi, menyeru, ada nas secara jelas tidak mengharamkan. Ada ihtimal, kadang ada kalam, kadang-kadang ulama haramkan. Kenapa? Sebab dia dilakukan oleh golongan yang menyeru. Tapi kalau adalah orang yang tak ada kaitan pun, dia kata, dia buat lagu, dia kata, wahai Rasulullah, kamulah manusia terpilih di atas muka bumi, buat puisi. Kita tak boleh hukumkan dia syirik ke, tak, sebab dia kalam dia bentuk syair, bentuk puisi tertentu. Walaupun kita tegur, tak yalah sama geng tu. Lebih baik pilih cara lain lebih baik. Tapi kita tak hukumkan syirik hanya dengan nidak tersebut. Tapi kalau nidak itu dibuat oleh orang yang sama, dia yang pergi minta kat kubur, dia yang pergi kata Rasulullah yang beri syafaat, kemudian dinidak pula, kita tak takwilkan sama dengan orang yang ahli sunnah ataupun orang yang berpuisi tadi. Golongan sufi dia gabungkan sufi dengan ibadah, dengan talab semua sekali. Sebab tu ulama bagikan semua. Kita letakkan satu bakul, senang. Sebab apa? Yang buat begini mereka itu yang membezakan manhaj kita. Dalam bab banyak bab kita kena faham dengan jelas. Ulama kita mengharapkan ada satu haram kerana bizatih, memang benda itu diharamkan. Yang kedua diharamkan kerana sadduz zari'ah atau wasilah ilal haram, wasilah pada haram. Satu benda tu mengharam lah, macam doa bersama Allah haram. Tetapi kalau kita benarkan nidak kepada orang mati selepas dia ni nidak tanpa minta apa-apa sebagainya, dia akan bawa kepada meminta dan cakap orang mati. Kita haramkan juga menidak kepada orang meninggal. Kalau ada di kalangan orang bawa kalam ulama sekian dan sekian pernah mengatakan ya Rasulullah begini begitu, kita faham mereka tak maksudkan nidak dan berdoa. Sama juga bab hukum hakam ni, bila dikeluarkan fatwa mengharamkan satu benda, kena tengok haramkan tu li zatihi ataupun kerana untuk tutup pintu, atau kata lil zat atau li ajlil wasilah, kerana dia menjadi wasilah, atau li ajli sadd zari'ah, tutup jalan pergi kepada perkara yang buruk. Contoh Arab Saudi haramkan pada ketika dahulu, haramkan perempuan bawa kereta. Adakah li zatihi perempuan tu tak boleh nak tekan minyak, tak boleh pegang steering, tak boleh nak pegang benda tu, haram zatnya? Perempuan dengan kereta tak boleh melekat steering, tak boleh. Bukan sebab tu, bukan zatnya, tapi kerana dia wasilah kepada ikhtilat. Ya, ikhtilat. Bila keadaan berubah, fatwa pun berubah. Kerana kereta tak wujud zaman Nabi. Yang wujud hukum haramnya adalah ikhtilat, percampuran lelaki dan wanita. Jadi bila wasilah berubah, hukum boleh berubah tak? Berubah. Keadaan tu yang berubah. Wasilah tadi.
Wasilah itu dibenarkan ketika bebas daripada fitnah, diharamkan bila bawa pada fitnah. Dan kita tahu, kita belajar usul fiqh, selepas pada qiyas dalam mazhab Hambali, yang paling awal sekali dalil yang diguna pakai mazhab Hambali, selain pada qaulus sahabah, yang paling utama diguna pakai oleh Hanabilah adalah sadduz zari'ah. Sadduz zari'ah antara dalil utama mazhab Hambali. Jadi kita tak bagi siapa yang belajar mazhab Hambali, ulama Ahmadi, tak ada masalah pun kerajaan Saudi dulu mengharamkan perempuan bawa kereta, kemudian boleh bawa balik. Kerajaan Saudi dulu mengharamkan TV, kemudian boleh balik. Haramkan telefon, kemudian boleh balik. Dalam bab wasilah ni, bagi masyarakat Hambali tak ada masalah. Mereka tahu ulama haramkan sebab wasilah. Bagi kita yang tak faham apa-apa, pergi jumut, pergi kutuk ulama sana. Dulu kata, dulu ulama Saudi jumut. Dulu ulama Saudi dia tak boleh bezakan gambar, tak boleh ambil gambar lah, apalah. Saya kata awak yang jahil. Awak yang jahil nak bagi kutuk ulama. Bagi masyarakat, sebab tu masyarakat Arab Saudi, masyarakat Hanabilah tak pernah pun mempertikaikan ulama mereka, walaupun mereka sendiri sekarang dulu mereka sendiri dulu tak ambil gambar, sekarang ambil gambar contoh. Tak ada masalah, kerana pada suatu ketika hajat terhadap perkara ini tak perlu. Kadang zaman sekarang kalau dalam YouTube, dalam media sosial tak ada langsung apa-apa kalam terhadap apa-apa, tak ada penyertaan ahli sunnah dalam menyatakan satu perkara, dia satu kekosongan. Kalau kuliah yang bentuk video, semua ahli bid'ah, ahli sunnah tak ada masalah. Jadi ada keperluan juga merakamkan kuliah yang dibuat oleh ulama-ulama sunnah. Dulu hajat zaman dulu, zaman bin Baz, zaman Syekh bin Utsaimin rahimahullah, Syekh Muhammad bin Ibrahim, hajat zaman tu cuma buat yang wajib, dia buat pasport. Lepas tu dibolehkan gambar pasport, gambar keperluan. Tapi yang ni tak benarkan. Zaman sekarang ada ulama khilaf, ada ulama kekal, kata lebih bagus sekat. Kerana memang jelas masih lagi bawa pada syirik. Gambar masih diletakkan kat topekong, kat mana, kat dalam topekong pula apa? Tokong. Berkenaan perubahan pandangan ataupun perubahan fatwa, contoh macam kita sedia maklum mengenai Imam Syafi'i bila berubah tempat pun berubah pandangan. Jadi di Saudi pun berlaku juga bila masa itu berubah pandangan. Jadi kita mungkin faham benda tu, tapi setengah orang mungkin dia tak mengaji ataupun dia liberal, dia sengaja nak attack, dia akan mengatakan inilah hukum Islam yang tidak konsisten, kata contoh. Dia akan jadi macam itu. Tidak konsisten, bukan tidak konsisten. Yang ni kita guna, itu awak gagal faham. Ulama ketika mengharamkan bawa kereta, ulama terangkan kata sebab wasilah lil ikhtilat. Yang gagal fahamnya siapa? Kita. Saya ingat sejak pada zaman saya Madinah tahun 2004, masa itu Saudi masih haramkan kereta. Tahun yang sama Syekh Arifi datang di Jakarta. Orang tanya, apa hukum perempuan bawa kereta? Syekh Arifi kata, kat mana? Dia tanya balik, kat mana? Kat Saudi haram, kat sini wajib. Kita perempuan ke orang bercampur kat dalam kenderaan awam ni dah macam sardin. Bercampur laki perempuan, bersentuhan dan sebagainya. Jadi hukumnya haram ikhtilat. Terus Syekh tanya kat mana? Kat Saudi, walaupun diharamkan perempuan kita sebab apa? Kenderaan awam dan segala jihaz ataupun apa sahaja yang ada dalam di Saudi dah diperuntukkan tempat wanita, tempat yang khas. Hatta tuan lagi bank sekali pun kalau perempuan lalu tak payah nak halang masuk beratur, jangan. Perempuan bagi depan. Kat bank ke, nak ATM ke, nak lintas kereta ke, nampak perempuan, janganlah nak pergi lawan. Ni jalan aku, jangan. Stop lah. Confirm kita salah. Untuk undang-undang Saudi. Ya kecuali dia lagi datang luar. Tapi kalau secara urufnya, bab ganti kereta semua sekali, orang Saudi sangat hormatkan perempuan. Kerana apa? Kerana undang-undang memperuntukkan perkara tersebut dalam banyak perkara lain, menyebabkan mempengaruhi adat masyarakat. Kalau kita pergi Al-Baik, kita tak ada buat urusan sangat kat kerajaan, kita berurusan ke Al-Baik, kan? Kalau kita yang
laki pergi beli, ramai, betul tak? Tapi kalau ada perempuan, kak, pergilah syafaat dengan perempuan ni. Sebagai perempuan sikit je dah lah, dapat cepat, beli banyak kan. Dia akan dilayan awal, orang yang tak ramai dan sebagainya. Nak bayar pun senang. Dan itu adat. Sebab tu kita yang gagal faham, masyarakat mereka tak bantah, kita yang bantah. Banyak fatwa Arab Saudi ni dibantah oleh orang luar yang tak duduk Arab Saudi. Orang Saudi disuruh perempuan bawa kereta pun tak bawa-bawa. Carilah kat situ, sikit sangat. Yang tu dah berapa tahun dibenarkan bawa kereta, cukup sedikit. Memang masyarakat dia pun lebih suka keadaan. Lepas tu fatwa yang asal, itulah keadaan yang asal ya, sesuai dengan masyarakat ketika itu. Jadi dalam pengharaman kita tengok wasilah ataupun zat. Wasilah ataupun kerana wasilah ataupun zat. Contoh, haramnya apa? Yang haram berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi nida'ur rasul adalah wasilah kepada doa kepada selain Allah. Bila ada kalimah ya Rasulullah yang dikatakan oleh orang selepas zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kalau kalam itu datang daripada ulama dan sebagainya, pada zaman tak wujud lagi orang minta dengan kubur dan sebagainya, itu daripada kurun yang awal. Kalau wujud, kita tafsirkan tafsiran yang betul. Mereka tidak maksudkan meminta, memang tak ada permintaan dalam tu, hanya memuji Rasulullah dan sebagainya. Tidak ada permintaan. Ada kata ya Rasulullah, kamulah tempat yang kami berlindung di hari kiamat sebagai, kalau ada, kita tafsirkan dengan tafsiran pemahaman. Tak, itu pujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi selepas timbulnya orang yang buat ajak orang pergi minta kat kubur, kemudian dia pula bercakap begitu, kemudian adanya i'tiqad Nabi hadir, dia berdiri sebagainya, kita tak boleh tafsirkan dengan tafsiran yang awal. Sebab kalimah ya Rasulullah itu sendiri digunakan untuk istighatsah, bukan setakat nida. Bukan setakat nida. Kita perlu faham di situ, kerana kita takut nanti, bukan takut, memang dah ada pun orang yang cuba mengiyakan satu amalan yang mereka buat tanpa dalil, cuba beristishhad dengan dalil yang tak kena. Dalilnya tak sahih, dalilnya makdzub, dalilnya ni, kemudian cari kalam ulama, tafsirkan kalam orang lama, bawa kepada kalam zaman dia buat amalan baru, bid'ah yang fresh, beristidlalkan dengan kalam Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an yang cerita tentang tarawih, yang memang ada dalil. Dia cipta benda-benda baru dalam agama, beristidlalkan terhadap bahasa Arab. Sedangkan kita cerita bid'ah dari segi agama, kita kena rujuk kepada maksud syarak dalam bab syarak, maksud bahasa. Kena rujuk pada maksud syarak. Okey. Betul kata Syekh, wa man takallama bi ghairi ilmin fa innama yattabi'u hawahu. Dan siapa sahaja yang bercakap tanpa ilmu, sesungguhnya dia hanya ikut hawa nafsu dia. Dalam bab agama ni tak boleh ikut hawa nafsu. Dalam bab dunia boleh tak? Hawa nafsu dikawal oleh syarak. Dikawal, bukan tak boleh ikut. Takkan tak boleh pakai baju warna selain daripada Nabi pakai. Takkan tak boleh makan selain daripada Nabi makan. Takkan tak boleh minum selain apa yang Nabi minum. Kan? Ada undang-undang, ada hukumnya. Selain daripada urusan agama, dia berkaitan dengan hukum halal dan haram. Boleh atau tak boleh, dibenarkan ataupun tidak. Bab kaitan dengan amalan ibadah, ianya sabit secara tauqifi daripada syarak. Sekarang ni tak apalah, ayat Quran kita bawa minggu depan. Sekarang ni isu yang timbul sekarang, isu istighatsah. Sampai ajak debat-debat sana sini. Dah ada yang mesej kat Ana, Ustaz debat Ustaz. Debat lagi. Ana tak pandai debat. Kalau pandai debat lama dah Nabi. Kita tak pandai. Bolehlah kita debat kedai kopi kan.
Paling-paling kalau marah sangat bertumbuk. kan? Kalau debat kat stage tak boleh. Dia melibatkan orang ramai, melibatkan masalah agama. Kenalah hantar orang yang betul-betul fasih, orang yang betul-betul cepat cepat hadir hujah, yang hafal Al-Quran dengan betul-betul lancar, dengan sunnah. Kita ni bergantung pada buku. Bukan sebab tak belajar, tapi kemampuan tu tak beza-beza dengan orang tertentu. Tak tahulah kalau terpaksa lah. Terpaksa kalau dah jadi fardu ain ke sebagainya, tak tahulah. Benda ni berubah ikut masa dan tempat. Pada tapi masih ramai orang yang layak untuk berdebat. Dan masalah agama ni bukan perlu pada debat. Masalah agama perlu pada faham. Perlu pada faham. Debat ni boleh orang manipulasikan macam-macam. Jadi ana bermanhaj dalam agama ni, fahamkan betul-betul hujah. Tengok dulu belah pihak. Nanti cukuplah kalau nak bincang, nanti tempat tak faham cukup. Tempat yang berbeza kat mana. Okey, kita buka buku ni kejap. Sikit kita tengok. Minta maaf lah ARG. Buku. Kita tengok apa yang hujah contoh diberikan. Bab 1 ni, amalan yang dituduh melanggar tauhid ibadah. Tajuk 1 tajuk 1 dia buat. Secara ringkasnya kata, cuma saya tak suka dengan istilah dia panggil golongan takfiri, Wahabi Salafi takfiri. Tak tahulah kalau ada yang mengaku Wahabi Salafi kat dia punya ni, boleh saman. Tapi kita pun tak mengaku nak saman siapa. Memang tak wujud pun benda tu. Benda tak wujud. Tapi kalau tak tahulah undang-undang macam mana. Nak saman tak saman. Cerita nombor 2 lah. Tak payahlah sama-sama. Bab macam ni ilmiah je lah. Okey. Anda baca. Kita baca sikit lah mukadimah. Oleh kerana pun tak ni. Kata, amalan yang dituduh melanggar tauhid ibadah. As-San'ani mencontohkan beberapa amalan masyarakat yang diyakini telah melanggar kaedah tauhid ibadah, seperti tawassul dengan yang sudah meninggal, istighasah dengan mayit, berdoa kepada mayit, menyembelih haiwan untuk mayit, memanggil yang sudah meninggal dan lain-lain. Kemudian oleh penterjemah, As-San'ani dikira sedang meluruskan perilaku yang menjangkiti kaum muslimin tersebut dan sehingga melabelinya dengan kaum kuburiyun. Bagaimana baguslah, betul lah. Okey, As-San'ani sedang cerita tentang perkara-perkara yang berlawanan dengan tauhid ibadah, iaitu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah. Dalam bab apa? Antaranya tawassul dengan yang sudah meninggal. Kita tawassul dengan orang dah meninggal. Kenapa? Sebab qaul rajihnya dalam bab tawassul ada khilaf. Kita kena tahu ada khilaf berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kaul yang kuatnya, kaul Ahlussunnah wal Jamaah dipegang selepas Nabi wafat, lepas orang salih wafat, kita tidak bertawassul kepada Nabi SAW. Apa tawassul? Minta dengan Allah, dengan pangkat, dengan kedudukan, dengan apa sahaja yang keistimewaan orang-orang salih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tawassul. Istighasah beza kat mana? Istighasah bukan tawassul. Istighasah bukan minta dengan Allah, minta tolong dengan orang tu. Lepas tu masa hidup tak masalah lah, minta tolong apa dia mampu. Masa meninggal ni, orang tu dah mati, pergi minta dengan orang tu. Ini nama istighasah, minta untuk angkat musibah. Tahu istighasah ni hanya digunakan bila musibah dah ada kat diri kita, minta supaya mengatasi masalah atau musibah, tu nama istighasah. Kalau benda tu tak tiba lagi, nama isti'adzah.
Isti'azah pun wajib dengan Allah. Qul a'udzu bi rabbil falaq, qul a'udzu bi rabbin nas. Tetap beristi'azah dengan Allah. Bab doa pun dengan Allah, bab istighatsah pun dengan Allah. Ini semua bahagian doa. Isti'anah, minta tolong. Al-aun, tolong untuk melakukan satu perkara. Kita rasa lemah, tak mampu, minta buat satu perkara. Istighatsah ni apa? Untuk angkat musibah. Untuk angkat musibah. Semua ni jenis-jenis doa. Semua ni masuk hukum jenis-jenis doa. Doa minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi ada orang yang melakukan tawasul dengan orang yang sudah meninggal, istighatsah dengan mayit, pergi minta ke orang meninggal. Saya baca mayit sini. Kenapa saya baca mayit? Sebab memang dekat situ ada mayit, bukan mayat. Bahasa Melayu kita mayat lah. Tak bebas, bahasa mayit. Atau kita kata mayat boleh lah. Berdoa kepada mayat. Lagi ya. Tak pada mayat. Doa hanya pada Allah. Menyembelih haiwan untuk mayat sebagainya. Okey. Ini mukadimah lah. Mukadimah. Beliau belum komen berapa. Dan berikut ini jawapan ilmiah dari kami. Sebelum tu dah kat mukadimah, tapi anda dah baca. Kita terus masuk pada jawapan ilmiah. Antara doa dan ibadah, ramai daripada kaum takfiri menilai bahawa ni gelaran yang dia bagi. Dengar gelaran ni, derau nak marah. Derak darah ni rasa macam marah. Tapi tengok balik dia jahil, kesian dia. Ramai daripada kaum takfiri menilai bahawa kalimah memanggil adalah doa. Dan doa adalah selalu bermakna ibadah. Tidak ada lain. Okey, sebelum kita pergi kepada jawapan. Kalau dia lari, kata doa ni bukan ibadah, selamat ke dia? Tak selamat. Mengambil asbab selain asbab syarak pun sangkut. Nanti kata, aku dah selamat dah, kata doa bukan ibadah. Kalau kata doa bukan ibadah, meminta tolong, bukan buat ibadah kepada selain Allah, atau mengambil asbab, dia kata tolong ambil asbab pada selain Allah, dalam perkara-perkara yang bukan asbab syar'iyah, asbab kauniyah, tetap hukumnya haram. Kalau bukan pada tempatnya. Orang pergi minta menggunakan tangkal, gunakan sihir, orang gunakan apa-apa sahaja, cara yang salah, bukan syar'i. Hukumnya boleh tak boleh? Tak boleh, tak haram. Tapi tak apalah, dia cuba nak keluar daripada. Pertama sekali kita kata ibadah. Bila ibadah, istighatsah ni ibadah, ada doa itu adalah ibadah. Maka nak lari kat mana? Tak perlu dalil. Dia nak lari benda je. Kalau bukan ibadah, tak perlu dalil. Kita kata lari pun tak selamat. Mana kalau dia dapat selamat pun kata, istighatsah ni bukan semestinya doa, tak selamat juga jawapan kita. Tak lepas pun. Tapi kita baca juga. Dari ucapan itu, sesiapa yang memanggil dan berdoa kepada selain Allah, maka itu sama dengan beribadah kepadanya. Itulah kesyirikan. Ini betul lah kita kata. Betul. Kita kata betul, dia kata salah. Jawapan dia, tetapi apakah memang begitu? Mari kita kaji lebih dalam tentang masalah ini. Boleh kaji? 5 minit Macam panjang pula baca je dah. 1. Pengertian doa adalah ibadah. Narasi doa adalah ibadah, tidak mutlak, selalu bermakna ibadah. Mana doa ni tak semestinya ibadah, kata dia. Doa adalah ibadah jika doa tersebut dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul lah? Doa jadi ibadah yang sah kalau minta dengan Allah, ibadah yang betul. Kalau minta pada selain Allah, itulah ibadah yang batil. Siapa kata minta pada selain Allah tu bukan nak masuk ibadah? Siapa kata minta selain Allah tu ibadah? Jadi kita dengar apa dia cakap. Kita baca. Doa adalah ibadah jika doa tersebut dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berdoa kepada Allah adalah termasuk bahagian daripada ibadah. Adapun meminta kepada selain Allah, sama ada ia mampu mengabulkan atau tidak boleh disebut sebagai ibadah secara mutlak. Nampak pandai dia pusing? Siapa pun kata minta kepada selain Allah bukan ibadah.
Kita kata minta kepada Allah ibadah, maka tak boleh minta dengan yang lain. Bukan kita kata minta yang lain itu ibadah. Oleh kerana sabit doa itu ibadah, meminta tolong kepada Allah itu ibadah, dengan tazallul, dengan khudu', doa minta dalam bab yang hanya Allah mampu, maka buat yang sama kepada selain Allah, itulah jadi syirik. Dia pula kata kita hukumkan minta kepada selain Allah syirik, bukan ibadah. Dia pula buat ayat supaya kita faham doa kepada Allah itulah ibadah. Doa kepada selain Allah tak boleh panggil ibadah. Siapa kata panggil itu ibadah? Itulah syirik yang kita masukkan. Bila melakukan satu perkara yang sama dilakukan kepada Allah, dilakukan kepada selain Allah. Orang salat, sujud rokok kepada Allah, dibuat sujud rokok kepada berhala. Contoh, dia marahlah sebut berhala, tapi bagi contoh ya, supaya dia contoh tu terkesan sikit. Selain Allah. Jadi syirik tak? Syirik. Adakah berhala berubah hanya bila letak batu, tukar pada kubur, tukar pada kayu, tukar pada pokok, tukar bentuk gambar? Mana berubah? Selain Allah juga. Selain Allah semuanya hukum syirik. Walaupun bentuk berhala itulah yang sensitif. Sebab itulah ulama haramkan letak gambar syekh-syekh kat depan mihrab dan sebagainya, supaya orang bila beribadah jangan pergi ke gambar-gambar tu, dikhawatiri bawa kepada syirik pada masa akan datang. Kerana pada asal wujudnya berhala juga kerana gambar-gambar tadi. Dulu gambar bentuk ukiran, sekarang paling senang buat foto print besar-besar, tapi tetap gambar. Elahnya sama. Okey. Kemudian mulalah beliau berhujah dengannya. Nak baca tak baca? Kita baca. Tapi hujah dia pun balik pada benda yang kita dah tolak. Sabit sekalipun hujah dia tidak bawa apa-apa. Hujah dia kata apa? Imam Khattabi mendefinisikan doa dalam sya'nud doa berkata, bahasa Arab lah, berkata makna du'a'u istid'a'ul 'abdi rabbahu 'azza wa jalla al-inayata wastimdaduhu minhul ma'unah. Makna doa adalah hamba meminta kepada Rabbnya pertolongan dan meminta bantuan al-ma'unah juga pertolongan. Salah tak salah? Betul lah kata Imam Khattabi, tak ada apa-apa masalah. Wa haqiqatuhu, dan hakikatnya izharul iftiqari ila Allah Ta'ala wa tabarru'u min al-hawli wal quwwah wa huwa simatul ubudiyyah wa istish'aru dhillah al-bashariyah wa fihi ma'na thana'i 'ala Allah 'azza wa jalla wa idafatul judi wal karam ilaih. Tak ada masalah apa-apa. Hakikat doa adalah mengizharkan keperluan kepada Allah Subhanahu wa taala berlepas daripada kekuatan yang ada pada diri sendiri, dan inilah dia tanda ubudiyah dan Syiah merasakan kehinaan manusia di depan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam doa mengandungi makna memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan menisbahkan sifat jud wal karam, sifat maha memberi, maha menganugerahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah apa? Tak ada apa-apa. Apa yang nak sampaikan? Tak ada apa-apa. Apa yang nak sampaikan? Tak ada apa-apa. Kita tak katakan pun minta kepada selain Allah itu ibadah. Kita katakan haram minta kepada selain Allah. Doa kepada Allah itu ibadah. Jadi apa yang nak disampaikan? Panjang-panjang bawa dalil sana sini pada benda yang tak jelas. Benda yang tak jelas. Anak pada awal, anak dulu nak beli, anak nak baca lah, bila baca awal ilmiah ni, bila nak baca Azwan tengok kata, kenapa bang? Menyesal beli. Kita mengharapkan hujah ilmiah, tapi pastilah akan dibawa juga ke mana-mana sebagai bahan ilmiah. Jadi kita fahamkan dululah apa yang mereka hujahkan. Paling kurang tahu syubhat, salah faham sebagainya, bolehlah. Paling kurang kita tak akan mampu ubah umat. Umat ni kefahaman berbeza. Siapa yang hadir kelas paling kurang fahamlah. Paling kurang antum anak ni tak nak cerita sangat orang yang kat luar, minta maaf lah yang komen banyak tak layan sangat sebab tak termampu. Tapi paling antum yang dalam kelas kita yang belajar faham betul-betul kalam
Kalau yang luar ada masa lebih sebagainya akan ana jawab. Kadang-kadang komen tak jawab. Ana bukan sebab tak nak jawab, tapi apa yang ada di depan kita, tanggungjawab depan, banyak benda lain, tanggungjawab yang lain yang belum tertunai. Jadi mohon maaflah di atas kadang-kadang komen yang banyak, nak komen semua benda, tak buat kerja benda lain. Last sekali kita tertangguh banyak kerja. Jadi kalau dunia maya, minta maaf akan ada masa-masa perlu kita jawab. Masa yang tak cukup, nanti like je. Like tu senang sikit lah, dia tekan je. Baca like. Kalau ada syubhah yang teruk-teruk sikit ataupun yang mampu menjadikan kita panas, jawab lah. Sikit-sikit manusia. Okey. Seterusnya, Imam Zabidi mendefinisikan dalam Ithafatus Sadah Al-Muttaqin berkata, ad-du'a laisa illa izharan ghayat at-tazalluli wal iftiqar. Doa tidaklah kecuali menzahirkan kerendahan dan juga keperluan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan definisi doa di atas. Doa bermakna ibadah jika disandarkan kepada Allah. Ini dimasukkan. Maknanya, istilah doa diguna untuk permintaan yang kita tujukan kepada Allah. Adapun soal atau permintaan kepada selain Allah, secara istilah tidak dapat disebut sebagai doa, dan meminta kepada selain Allah juga tidak boleh disebut sebagai doa. Okey. Kenyataan ini ada betulnya. Bab doa, bab tadi, doa yang dikatakan doa bila meminta dengan zahirkan tazallul dan iftiqar. Doa untuk makhluk ada dua. Ada orang minta pada makhluk dengan keyakinan makhluk itu memiliki. Macam geng kata wali-wali kawasan ada kontrol ini dan itu dan sebagainya. Kalau geng tu kawan-kawan dia jugalah. Yang percaya wali ada kuasa sana sini, yang pergi minta dengan, ada tak? Wujud tak? Wujud. Kalau dulu boleh pakai ayat ni, sekarang ni geng sendiri dah bocorkan awal dah. Ada wali kawasan, ada wali kutub, ada wali ini dan itu, wali abdal, dan mereka ini ada kawasan-kawasan tertentu. Ada wali yang pergi Islamkan orang Kristian dalam kubur, ada wali yang boleh mampu kalau dunia ni nak ubah batu jadi emas, boleh sebagainya. Kalau ada tak yang faham begitu? Faham. Ini menisbahkan rububiyah, sebab rububiyah pada makhluk. Wujud tidak orang begini? Wujud. Kalau anda tak setuju pun, kata tak kena pada anda, jangan marah orang marah pada golongan ni. Kenapa nak terasa? Jadi memang ada orang berdoa meminta kepada makhluk, menganggap makhluk itu memiliki sifat-sifat ketuhanan tadi, sifat yang tak dimiliki oleh makhluk. Okey. Tapi dia kata apa? Dengan demikian, alif dan lam, okey, dia kata yang penting dia kata tadi tak bab minta dengan makhluk. Bab minta dengan makhluk, okey, tidak boleh namakan sebagai doa secara mutlak. Betul lah. Kita pun cakap begitu. Sebab apa? Dengan makhluk, dengan Allah, kalau kita berdoa mesti ada iftiqar dan dhul. Itu syarat ibadah. Jadi doa. Minta kepada makhluk ada dua keadaan. Satu, memang yang memberi iftiqar dan dhul, ini syirik, tak ada syak lagi. Meletakkan sifat rububiyah pada makhluk dan juga iftiqar dan dhul. Menghina, minta dan merayu, minta kepada selain Allah. Ini syirik. Anda rasa kalau begini, mereka kena tegaskan ini adalah syirik. Okey, dia kata apa? Okey. Tapi dia kata tak syirik, dia kata ibadah. Itu baru namakan ibadah. Lebih baik katakan itu adalah syirik. Supaya kita keluarkan kawan-kawan yang siap-siap. Ada sebagian pada orang berdoa dan minta pada makhluk dengan makna yang disebutkan. Okey. Dengan demikian, alif dan lam dalam hadis Nabi, mana ad-du'a huwal ibadah. Hadis Nabi, ad-du'a huwal ibadah, itu al-ibadah atau ad-du'a. Ad-du'a, alif lam tu tidak bermakna istighraq atau jins. Bukan maksud semua doa. Mana semua istighraq, semua doa, atau jins itu jenis doa, mana semua sekali lah. Tetapi bermakna al-ahdi, bermakna doa yang tertentu, doa khas. Nampak permainan? Dah belajar bahasa Arab tinggi, bukan nak
syarahkan sesuai dengan syarak, tapi nak membolehkan. Maksudnya adanya doa. Kalau anda kata, kalau tengok kat mana ta'arud dia. Dia kata tak semua minta dengan makhluk boleh dinamakan sebagai doa. Betul? Jadi doa tak boleh panggil doa. Sekarang ni dia syarahkan makna doa. Doa, alif lam pada doa tidak bermaksud istighraq. Kenapa pula? Kalau doa, ad-doa huwal ibadah, semua doa pada Allah ibadah, kenapa tak istighraqnya? Yang dinafikan doa kepada selain pada makhluk. Sekarang ni kita minta dengan makhluk. Faham? Ulang sekali lagi. Ustaz Anwar faham? Blur sikit. Okey. Ustaz Anwar tak faham, kita ulang semua sekali. Okey. Sekarang dia kata apa? Tak boleh katakan, kita baca sekali lagi. Kata, perhatikan definisi doa di atas. Doa bermakna ibadah adalah jika disandarkan kepada Allah. Maknanya istilah doa digunakan untuk permintaan yang kita tujukan kepada Allah. Itu istilah doa. Adapun soal atau permintaan kepada selain Allah, ini cerita selain Allah. Untuk Allah semuanya doa, betul? Untuk Allah semuanya doa. Kita setujulah. Doa. Untuk selain Allah, apa dia? Adapun soal atau permintaan, soalun bahasa Arab, bukan soal tanya tu, minta. Soal atau permintaan kepada selain Allah secara istilah tidak dapat disebut sebagai doa. Tidak disebut sebagai doa. Dan meminta kepada selain Allah juga tidak boleh disebut sebagai ibadah. Kerana dia bukan doa, dia bukan ibadah. Jadi sama macam yang kita sebut awal tadi lah. Jadi dengan Allah je nama doa, untuk selain Allah tak boleh nama doa. Betul? Okey, sekarang untuk Allah. Sekarang dia kata, dengan demikian alif dan lam dalam hadis ad-doa, kalimah ad-doa, sepatutnya cerita tentang apa? Doa pada Allah lah. Betul? Ad-doa huwal ibadah tidak bermakna istighraq atau jins, tidak bermakna semua jenis doa. Nampak belit dia? Jenis doa, tetapi bermakna al-ahdi, makna doa-doa tertentu. Iaitu doa yang termasuk ibadah adalah ketika terdapat unsur ta'abbud, iaitu menghamba diri, meyakini yang diminta sebagai Tuhan dan memiliki sifat-sifat rububiyah. Nampak belit dia? Faham? Dia nak bincang tadi, kalau selain Allah tak nama doa, untuk Allah nama doa. Betul, kalimah ad-doa huwal ibadah. Dalam hadis Nabi, dia kata tak boleh semua doa, hanya doa yang tadallul. Sekarang cerita tentang siapa? Cerita tentang soal ke cerita tentang doa? Cerita tentang doa. Nampak belit dia? Faham? Sepatutnya kalau alif lam ada hadis Nabi kita as-su'alu huwal ibadah, soal itu adalah ibadah, barulah alif lam tadi kata lil ahdi, soal yang khas, bukan soal pada Allah. Sekarang ni hadis Nabi yang kata ibadah ni kat mana? Ad-du'a huwal ibadah. Jadi dia kata, tetapi iaitu doa yang termasuk ibadah adalah ketika terdapat unsur ta'abbud, iaitu menghambakan diri, meyakini yang diminta sebagai Tuhan atau memiliki sifat-sifat rububiyah. Okey, maka sesiapa yang berdoa kepada selain Allah dengan keyakinan di atas, dah kata minta selain Allah bukan pakai doa, kenapa kata berdoa selain Allah? Belit lagi. Nampak kepeningannya? Jadi kita kesimpulan kita. Maka sesiapa yang berdoa kepada selain Allah dengan keyakinan seperti di atas, maka hakikatnya dia telah beribadah kepada selain Allah, dan tidak mungkin alif dan lam berfaedah jenis atau istighraq. Yang bermaksud kepada doa adalah ibadah, sehingga kita meminta kepada kawan sendiri juga disebut sebagai ibadah kepadanya. Lagi belit. Okey, faham kat sini? Sekarang ni yang ada kat sini, ada tak faham maksud dia? Ada tak faham maksud dia kan? Dia nak syarahkan minta dengan selain Allah bukan doa.
doa sahaja yang ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Beristidlal, berdalilkan apa? Dalil ad-du'a huwal ibadah. Dia nak cerita benda lain. Buktikan bahawa soal itu bukan doa. Ini tajuk utama. Permintaan itu bukan doa. Minta kepada selain Allah bukan doa. Kita pun setuju pun. Dia tak ada bukti pun kita setuju. Minta kepada selain Allah tak semestinya doa. Ada dua yang anda bagikan. Dia pula tak bagikan. Anda yang tolong bagikan. Lepas tu dia nak syarahkan tentang hadis. Ad-doa adalah ibadah. Dia kata tak semua doa. Artinya dia pun faham doa itu boleh dilakukan kepada selain Allah, boleh dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sama, ana lama tengok dia punya ni, memang banyaklah. Kalau Anwar tahulah, ana borak dengan dia. Cakap belit. Banyak benda. Okey, kita habiskan supaya tak tergantung. Dan juga jadi dia kata, lepas tu dia kata apa? Dia kata sehingga kita meminta kepada kawan sendiri juga disebut ibadah kepadanya. Siapa cakap macam tu? Siapa cakap minta dengan kawan doa? Kita tahu benda tu soal. Kalau minta dengan Allah tazallul doa, minta dengan makhluk kita sebab asbab. Bila asbab, mesti asbab yang ada kesannya. Asbab syariah Allah yang tetapkan. Asbab kauniyah, tengoklah makhluk mampu apa. Dia ada duit, minta dengan dia duit. Dia ada pangkat, minta tolong dia. Dia ada apa lagi? Dia ada kereta, pinjam kereta. Buat apa anak minta pinjam kapal terbang dengan orang yang peminta sedekah? Pinjam kapal terbang? Tak mungkin. Tak masuk akal. Tak masuk akal. Bila kata asbab, kita mesti asbab kauniyah. Tengok pada kaun tu. Tengok pada alam tu. Kalau minta duit, cari orang ada duit. Kalau nak minta ubat, cari doktor. Atau carilah pakar pengamal perubatan yang lain yang menjadi asbab. Asbab kauniyah bergantung kepada kita kenal pada kaun, pada alam itu, pada makhluk tu, dan apa Allah ciptakan pada kaun. Kalau rasa haus, pergi minum air. Kalau rasa lapar, pergi makan nasi. Sebab kita kenal makhluk tu. Tapi bab syarak, kita tak tahu apa yang ada di hukum syarak, apa yang ada dalam ghaib. Kita kena minta dengan apa yang Allah beritahu pada kita. Kita tak lebih pada itu. Tu mana asbab syar'iyah. Asbab kauniyah ni, kita kenal makhluk. Jadi kita kena tahu yang mana bermanfaat atau tidak. Syaratnya ada hukum halal dan haram. Ada hukum halal dan haram. Ada benda yang boleh, ada benda tak boleh. Kena ikut hukum syarak. Jadi apa isu timbul? Sepatutnya tak ada isu. Kenapa Ustaz bincang benda ni? Sebab dia yang buat isu. Sebab dia yang buat isu. Maka selesailah malam ni. Panjang cerita nanti. Lepas tu itu kalau macam tu teruk lah. Dia kata kawan dia wali, kawan dia mampu, itu dia pun sepakat lah dosa. Tapi sekarang ni cuba menjawab, tetapi keterangan tu tak kena. Lepas tu cuba istishhad, keterangan pun tak kena. Doa pula disyarahkan. Dan dia kata kalau minta dengan makhluk bukan doa, kenapa nak syarahkan doa pula pada selain Allah? Bukan selain Allah. Sebab tu buku yang Ana rasa paling teruk lah. Ana baca betul lah. Ana baca jadi kejap dalam kereta. Masa tengok kejap, teruk betul. Dan Ana letakkan expectation yang sangat tinggi. Bahawa Ana kata mungkin ada hujah sebagainya. Bila baca kata antara yang paling teruk lah. Macam mana kalau dibuat tesis, harap dia baca balik, biar dia jawab. Buat debat dia boleh pusing-pusing, buat tesis tak dia pusing. Saya baca tapi lupa. Itu kan? Saya baca tapi lupa. Saya pun tak tahu yang mana bacaan tahu macam. Ali berdebat dengan Tengku dengan ya ke? Ya kan? Ya kot. Ya kot. Okey, Nur Hidayat Ahmad. Tak tahu dari Indonesia. Tak tahu dia Hidayat Ahmad, Ijab Muhammad, tapi wallahu alam. Tapi begitulah. Walaupun macam tu anak tak naklah kita memperolokkan, kerana kita tahu kesilapan syubhah. Tapi kalau dalam majlis rasmi, majlis ilmu,
ataupun dalam berapa kita tahu beliau sudah pastinya bila orang letakkan tokoh mesti ada ilmu tempat lain. Cuma bab yang apa tulis ni memang sangat-sangat kelakar lah dalam bagi pandangan Allah Ta'ala alam. Biasanya kita kat kedai makan kita sebut benda ni. Hari ni live tak apalah. Biar satu Malaysia nampak dah Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Luar daripada tajuk. Sekarang ni kita ni diserang macam-macam lah. Palestin diserang, lepas tu dengan serangan akidah. Lepas tu LGBT pula semakin kuat lah di luar negara. Yang bukti dia dalam negara hari ni ada kawan lelaki dia hantar video orang main punggung. Kawan lelaki dia hantar video orang main punggung. Jadi kalau kita berhadapan isu orang main punggung, betul. Oh, pokok. Jadi kalau berhadapan macam ni kan, adakah kita patut ambil tindakan apa yang kita patut buat? Kalau macam ni kita blok, menjauhkan diri ke atau macam ni? Kalau nak dakwah takut kita jadi mangsa. Undang-undang lah. Ha? Kalau mampu, report. Zaman sekarang report je lah. Bahaya tak sekarang? Itulah, siapa suruh masuk gym. Masuk gym badan cantik kena hantar lah gambar. Yalah. Lepas kawan tu hantar video main punggung kan, dia ajak kita pergi gym. Video tu pula orang main punggung dekat gym. Lepas tu dia ajak kita pergi gym. Cancel lah gym. Bahaya tak zaman sekarang? Banyak jin.